Hai belajar SRT, apa khabar? Semoga anda sehat dan sejahtera. Hari ini kita sama-sama kenali peralatan penyediaan dan penyajian makanan. Sila sediakan kertas dan pen sambil mendengar penerangan cikgu sambil buat catatan. Are you ready? Jom kita mula sekarang. Alright, jom kita masuk dapur. Kita lihat dapur sebenarnya ialah salah satu contoh ruang kerja yang mana kita lakukan aktiviti memasak di dalam ruang tersebut. Okey, di dapur wajib ada 3 berabad utama iaitu meja kerja. Okey, supaya kita boleh jalankan aktiviti memotong, menyediakan bahan mise en place di atasnya. Ingat, meja kerja mesti berdekatan dengan peti ais supaya senang untuk kita ambil bahan. Kemudian, berabad nombor 2 ialah almari atau rak penyimpanan bahan. Okey, di mana kita simpan semua bahan kering di rak secara sistematik lah. Senang nak capai masa kita nak guna untuk memasak. Kemudian berabad ketiga yang wajib ada ialah kabinet peralatan dapur. Khas kabinet yang khas untuk menyimpan peralatan sama ada peralatan menyedia, peralatan memasak ataupun peralatan menghidang. Boleh? Bezakan kabinet supaya anak-anak atau ahli keluarga pun tahu di mana simpan peralatan yang ingin digunakan tersebut. Kemudian kita tengok kelengkapan dapur. Inilah kelengkapan dapur yang wajib ada, iaitu kain pengelap. Kain pengelap ni mesti ada 3 jenis. Satu ialah kain pengelap tangan. Satu lagi ialah kain pengelap meja. Dan last sekali ialah kain pengelap pinggan mangkuk. Jangan campur aduk kain. Kalau tak, kurang bersih dan sanitasi dilalaikan. Contohnya, you ambil kain lap meja, pergi lap pinggan mangkuk, itu sudah salah dari segi sistem sanitasi. Boleh? Kemudian kita tengok yang warna putih, ini ialah kain maslin. Ingat tak fungsi kain maslin? Pandai, iaitu menutup makanan. Semasa tunggu, contohnya tunggu dia kembang ke, kita tutup door dahulu dengan kain maslin. Ataupun kain maslin boleh digunakan untuk menapis tulang ke bahan daripada cecair. Kemudian kita mesti ada kelengkapan iaitu sarung tangan ketuhar. Yang ini mesti kita guna semasa kita nak ambil peralatan yang panas. Kemudian perlu juga ada peralatan pembersihan. Selepas masak, biasa kita kena mop supaya lantai sentiasa kering dan bersih. Of course, kalau you ada kabinet yang khas untuk simpan peralatan pembersihan termasuk bahan pencuci sekali, sangat sistematik lah. Ruang dapur kamu tak bersepah. Boleh? Kemudian kita tengok peralatan penyediaan. First kategori, kita tengok pisau dahulu. Di pasaran sebenarnya pelbagai jenis pisau. Lihat. Kita satu-satu pergi tengok. Pisau pertama ialah pisau tukang masak. Nama dia ialah chef knife. Atau dalam BI, ada orang namakan dia French knife juga. So, bentuk dia macam ini. Depan dia lebih kecil sikit dan juga belakang mata pisau tu besar sedikit lah. Tujuan dia untuk memotong, mencincang, menghiris dan mendadu makanan. Boleh? So, kita tengok yang nombor 2. Ini ialah paring knife. Tengok dia lebih kecil Dia punya mata pisau kecil daripada chef knife tadi. Tujuan dia untuk mengupas atau merapikan sayur-sayuran dan juga buah-buahan. So rumah anda ada tak? Kita tengok yang nombor 3. Tengok mata pisau dia sangat istimewa kan? Depan tu tajam, halus. Kemudian belakang mata pisau itu macam curving sedikit lah. Ini ialah boning knife. Boning knife ni kata asal dia bone. Bone maksudnya tulang. So, nama dia boning knife bertujuan memisahkan daging daripada tulang. Terutamanya apabila kita nak potong, contohnya potong ikan atau potong kepingan ayam, kita boleh guna boning knife. Dan boning knife ini, mata pisau dia panjang 6 inci so sesuai kalau you nak pisahkan ikan yang dalam lingkungan 6 inci. Kemudian kita tengok nombor 4. Ini ialah pisau yang pelbagai penggunaan. Namanya pisau utility.
Okey, so dia berfungsi lah untuk potong berbagai jenis bahan. So setiap rumah wajib adalah pisau utility. Tengok mata pisau dia. Macam ni, panjang, halus dan juga segitiga macam tu. Okey, next kita tengok yang seterusnya ialah carving knife. Carving knife ini dia lebih kurang bentuk dia sama dengan pisau tukang masak, cuma dari segi dia punya mata pisau dia ada dua lapis macam tu. Satu lapis dia lebih nipis sedikit. Tengok bentuk pandan daripada gambar. Pandai tak? Bezakan. Okay, good. Fungsi carving knife ialah memotong daging atau ayam sehingga halus. Panjang mata pisaunya ialah 8 hingga 15 inci. Boleh? Okay, next kita tengok yang ini. Yang ini setiap rumah wajib ada satu juga. Nama dia cleaver. Cleaver ini khas digunakan untuk memotong daging. Dan juga kita nak chop tulang tu kan, kita boleh guna cleaver ini, di mana bolehlah memotong makanan yang keras. Okey, janganlah guna boning knife potong tulang pula, nanti tak putus tulang tersebut. Guna cleaver Okey, next. Okey, yang ini dia punya mata pisau sangat segitiga dan juga comel Nama dia flirting knife. Okey, flirting knife ini ialah salah satu pisau yang boleh dijadikan hiasan di meja makan, di mana letak pada piring makanan. Contohnya sekarang di meja makan, you akan hidangkan hidangan berasaskan ikan dan you perlu pisau tolong tetamu potong kan. Kamu boleh hias dengan flirting knife ini. Letak di piring di atas meja makan. So ini adalah pisau yang boleh dihidangkan di atas meja makan. Kemudian kita tengok seterusnya. Pisau ini ada dua bilah. Sangat istimewa kan? Boleh bayangkan kamu pegang dua pemegang tersebut dan you cuba potong. Ini ialah mincing knife. Okey, bertujuan untuk mencincang halus daging. Kalau you pegang dua pemegang tu, you cincang, dia macam bergoyang-goyang gitu, kan? Dia menyenangkan kerja, menjimatkan tenaga kalau guna dua pemegang macam ini. Okey, seterusnya kita tengok satu lagi namanya peeling knife. Peeling knife ini bertujuan membuang kulit sayur-sayuran ataupun buah-buahan. Contohnya kalau tangkai sayur-sayuran atau batang sayur-sayuran, kadang-kadang kita kena buang kulitnya. So kita perlu peeling knife ini. Nampak tak mata pisau dia? Dia macam lengkung sedikit. Tujuan dia lebih kurang sama dengan paring knife lah. Cuma yang ini lebih senang untuk kita peel. Maksudnya mengupas dan kita potong kulit buah-buahan tersebut lah. Okay, so kita tengok yang seterusnya. Trimming knife. Mata pisau ini serupa dengan boning knife. Perasan tak? Sebab fungsi dia pun sama, memisahkan daging daripada tulang. Okey, senang kata, boning knife ialah kakak. Dia lebih panjang sedikit, 6 inci mata pisaunya. Manakala trimming knife ini adik lah. Okey, hanya 3 inci mata pisaunya. Wah, kita tengok satu lagi. Rupa bentuk dia pun sama dengan boning knife dan trimming knife. Nama dia filleting knife. Wah, filleting knife ni bentuk dia memang sama dengan boning dan juga trimming knife kan? Tapi dia lebih panjang, iaitu 6 hingga 11 inci. Fungsi dia sama, memisahkan daging daripada tulang. So untuk filleting knife ini ialah ibu. Boleh? Saya ulang. Ni boning knife ialah kakak, trimming knife ialah adik, filleting knife ialah ibu. Okey, sebab fungsi dia sama, cuma panjang dia berlainan. Okey, seterusnya kita tengok. Wow, ini pisau yang berlubang-lubang, bukan rosak sengaja dilubangkan. Nama dia ialah cheese knife. Okey, cheese ialah keju. So ini berfungsi pisau ni berfungsi memotong keju, di mana kalau kita potong keju, kadang-kadang dia melekat pada mata pisau. So bila ada lubang, senanglah kita nak keluarkan cheese tersebut. Boleh? Okey, last sekali ialah ini, pisau roti, bread knife. Sebab dia punya mata pisau tu bergerigi, zigzag macam tu, senanglah untuk memotong roti. Okey, sudah kenal semua pisau kan? Kalau masa exam keluar gambar, harap you boleh bezakan dia punya nama dan juga fungsinya. Okey, kita tengok bahan buatan pisau. Kalau ditanya bahan buatan, kamu boleh tulis 3 jawapan ini, iaitu yang pertama, alloy.
Kalau pisau yang dibuat daripada alloy, mata pisaunya sebenarnya besi dan diselapati dengan satu logam lagi, sama ada chromium ataupun nikel. Okey, kalau besi kena air dia berkaratkan, tapi kalau dia ditutupi dengan satu lapisan chromium, dia boleh mencegah hakisan dan juga karat lah. Boleh. Kemudian B. Okey, bahan buatan nombor 2 ialah carbon. Kalau mata pisau dibuat daripada karbon, dia tidak senang berkarat. Okey, kemudian dia tajam, bersinar serta dapat elakkan permintaan rasa serta boleh mengelakkan permindahan rasa logam ke makanan. Okey, alright. Bahan buatan pisau yang ketiga ialah kalori tahan karat. Bahan ni juga banyak digunakan untuk buat periuk ke, kuali ke, sebab dia stainless steel, tahan berkarat dan elak pemindahan rasa logam ke makanan. Cuma dia ada sikit kelemahan, iaitu sukar untuk diasah lah. Okey, dia sebab dia sangat tahan. Kalau you nak buat bentukkan dia sedikit susah. Okey, so kita tengok yang seterusnya, pemilihan. Kalau ditanya masa exam, macam mana kita nak pilih pisau, kamu tulis jawapan ini. Pilih pisau ikut fungsi. Okey? Atau pemilihan bergantung kepada fungsinya. Okey, itu je jawapannya. Kemudian kita tengok penyenggaraan. Macam mana kita nak jaga pisau? First step ialah pastikan kita bersihkan dan keringkan pisau sebelum kita simpan. Okey, you jangan biar air banyak di atas mata pisau, nanti dia senang berkarat. So biasa kita terbalikkan lah. Okey, pisau tersebut yang mata pisau tu hadap bawah. Kalau you nak serahkan pisau kepada kawan atau ibu ayah, pastikan mata pisau pun menghadap ke bawah, baru pas kepada ibu ayah tau. Okey, jangan tunjuk pisau yang mata tajam tu menghadap orang, itu sangat bahaya. Boleh faham? Okey, langkah penyenggaraan nombor 2 ialah asahkan pisau lah. Okey, sekiranya dia sudah tumpul. Okey, so 2 langkah penyenggaraan, harap you dah boleh hafal. Kita tengok peralatan penyediaan satu lagi, iaitu landas cincang. Ada orang panggil papan pemotong jugalah. Okey, so landas cincang atau papan pemotong yang ada jual di pasaran dibuat daripada kayu ataupun plastik yang berkualiti. Okey, dan kalau di rumah, saya cadangkan at least ada 2 lah. Okey, landas cincang, 2 ke atas. Okey, kalau 2 kan, satu untuk khas memotong daging mentah, satu lagi khas untuk potong daging masak ataupun buah-buahan dan sayur-sayuran. Sebab bahan mentah tu biasa mengandung mikroorganisma. Kalau you guna contohnya landas cincang bentuk kayu kan, you dah potong daging mentah, mana tahu mikroorganisma dia berada pada lubang papan pemotong atau landas cincang kayu tersebut, dan you potong lagi buah-buahan, contohnya apple, dan mikroorganisma itu akan melekat pada apple dan you masuk mulut, kamu akan ceret-beret lah, atau pencemaran makanan sudah berlaku. Okey, sebab bakteria boleh daripada bahan mentah berpindah kepada bahan yang masak dan you masuk mulut. Itu ialah akibat pencemaran silang. Okey, so kalau you bekerja di restoran, biasa restoran ada banyak landas cincang yang berbagai warna. Sebenarnya fungsi landas cincang perbantukan warna. Jom kita guna cara ini untuk hafalkan warna dan fungsinya. So ingat, landas cincang atau papan pemotong berwarna kuning maksudnya khas digunakan untuk memotong daging yang telah dimasak. So saya guna inilah chicken chop sebagai wakil untuk kuatkan ingatan kamu. Kuning, okey, digunakan untuk daging masak. Boleh hafal? Bayangkanlah chicken chop tu kuning keemasan. So warna kuning khas untuk potong daging masak. Kemudian biru. Biru tu ibaratkan laut lah. Boleh? So kalau landas cincang berwarna biru sesuai untuk memotong makanan laut. Okey, contohnya ikan dan kerang-kerangan. Boleh? Senang kan ingatan? Okey, ketiga ialah warna putih. So putih saya nak kamu ingat susu. Putih susu. So dia khas digunakan untuk memotong produk tenusu, contohnya keju, contohnya tauhu, macam itulah.
Baik, seterusnya ialah landas cincang warna hijau. Okey, cikgu sengaja guna gambar tempikai mengingatkan kamu warna hijau sesuai memotong buah-buahan. Boleh? Seterusnya warna merah. Landas cincang warna merah ni cantik, khas digunakan untuk memotong daging merah atau daging mentah. Boleh? So saya gunakan daging lembu lah untuk wakil kuatkan ingatan kamu. Dan last sekali warna perang, iaitu warna coklat ataupun warna asal kayu lah. Okey, sesuai digunakan untuk memotong sayur-sayuran. Okey, sayur-sayuran ni warna hijau. Kenapa tak guna landas cincang hijau? Tak boleh sebab warna hijau sudah diambil oleh buah-buahan tadi kan. So ingat, warna perang khas untuk potong sayur-sayuran. Adakah kamu dah berjaya hafal? Okey, ulang 2-3 kali, kamu confirm boleh ingat warna bergantung kepada fungsinya. Okey, pemilihan landas cincang. Tolong ingat, nak pilih landas cincang, okey, ini ayat dia. Pemilihan mesti ikut warna dan bergantung kepada fungsinya. Boleh? Kemudian permukaan tidak berlubang. Masa kamu pilih landas cincang, pastikan permukaan tidak berlubang, tidak retak. Okey, untuk mengelakkan mikroorganisma terperangkap pada celah atau lubang tersebut. Boleh? Kemudian kita tengok langkah penyenggaraan. Macam mana kita nak jaga landas cincang ini? Sama sebenarnya dengan yang tadi. First, mesti bersihkan, kemudian keringkan sebelum simpan. Okey, so kalau kamu tak nak lap, make sure kamu terbalikkan ataupun tegakkan landas cincang biar air tu mengalir ke bawah lah. Okey, menitis ke bawah. Okey, next kita tengok alat penjimat masa. Setiap rumah mesti ada alat penjimat masa. Tujuan dia menjimatkan masa dan tenaga lah. Of course, yang pertama ialah pengadun. Nama dia mixer dalam BI. Ini rupa bentuk mixer atau pengadun elektrik kan. Okey, gambar sebelah kiri ini ialah mixer bench mounted. Okey, yang ini ialah pengadun elektrik yang lebih kecil dan sesuai diletakkan di atas meja. Boleh? Sebelah kanan ialah mixer floor mounted. Yang ini sesuai diletak di atas lantai. So, ini lebih besar sebenarnya walaupun gambar dia saya letak kecil. Ini sesuai untuk yang restoran ataupun kilang guna pengadun mixer floor mounted ini letak di atas lantai. So, tujuan dia berfungsi memukul telur, mengadun adunan dan juga menguli dough. Dan terdapat 3 jenis Okey, dia punya pemukul. Satu yang berbentuk bulat, berbola, ni nama dia balloon whisk. Satu lagi berbentuk macam kita nak menaik kapal ataupun sampan tu kan, mengayuh tu. Nama dia paddle. Okey, paddle. Kemudian satu lagi macam kita punya lengan, nama dia door arm. So, 3 jenis, tolong bezakan. Dan bezakan juga, okey, balloon whisk ini sesuai untuk mengadun adunan yang cecair dan juga lembut sedikit. Okey, contohnya kita nak adun adunan kek ataupun krim, kita guna yang inilah, jenis berbola ini. Kalau kamu nak mengadun makanan yang ataupun dough yang lebih sederhana kelikatannya, sila guna yang nombor 2. Okey, paddle ini sesuai untuk dough pastry. Okey, yang ketiga pula, door arm ini sesuai untuk adunan yang lebih keras atau gental, contohnya dough roti. So, sudah faham 3 garisan yang kata kunci penting ni, harap you dah boleh bezakan dan hafalkan. Okey, kemudian kita tengok alat penjimat masa nombor 2 ini. Ya, apa namanya? Pandai, iaitu pengisah makanan ataupun blender. Apa fungsinya? Kalau ditanya masa exam, anda boleh tulis ini, menghancurkan sayur-sayuran. Okey, mengisar cili, membuat air buah-buahan. Kalau boleh, jangan guna blender yang sama, blend sayur-sayuran, cili, kemudian blend buah-buahan. Takut bercampur aduk dia punya rasa. Tak sedap pula jus tersebut. Biasa asingkanlah bezakan. Guna pengisar yang berlainan, satu untuk jus, satu untuk bahan-bahan paste ataupun bahan kisar. Kemudian kita tengok sebelahnya,
Ini ialah alat penjimat masa nombor 3, iaitu pemproses makanan. Alatan ini sesuai digunakan untuk mengisar sayur-sayuran, makanan kering dan juga ikan yang sudah dibuang tulangnya. Okey, maknanya dia ada pelbagai fungsi, seperti memotong, menghiris dan juga mencincang bahan. Fungsi dia lebih daripada blender sebab dia membolehkan pengguna tukar mata pisau. So bila you tukar mata pisau, bolehlah capai fungsi yang pelbagai. So 3 alat penjimat masa, harap you boleh hafal dan bezakan fungsinya. Next, kita tengok peralatan memasak. Yang ini peralatan memasak iaitu pandai, tapur gas dan juga tapur elektrik. Bergantung kepada sumber haba yang you nak guna, sama ada daripada gas atau daripada elektrik lah. So setiap rumah wajib ada dapur untuk memasak. Next, kita tengok ini ialah ketuhar gelombang microwave. Kalau microwave ni beza dengan ketuhar ataupun oven tau. Sebab dia guna pancaran gelombang mikro ini untuk memanaskan atau menjadikan makanan tersebut panas dalam masa yang pantas. Masa yang singkat lah. Tapi dia mesti guna bekas yang meletakkan makanan khas dibuat daripada kaca atau seramik. Dia bukan sebarang bekas makanan boleh dimasukkan ke dalam situ. Contohnya plastik tak boleh tau. Kalau letak di situ, mungkin you punya plastik itu akan cair pula. So untuk menggunakan ketuhar gelombang mikro, pastikan mempunyai sedikit kemahiran dan bacalah manual pengguna sebelum guna. Alright, satu lagi peralatan memasak iaitu glider. Nampak tak dalam gambar? Digunakan untuk menggrill atau memanggang makanan. So sesuailah kalau you nak makan steamboat, ada periuk yang ada cecair kan, sebelah dia letak satu glider. So siapa yang nak makan masakan selain steamboat, boleh guna glider untuk panaskan makanan masak dengan cepat. Next, kita tengok yang ini. Yang ini rumah kamu ada tak? Ini ialah peralatan memasak di mana goreng dengan minyak penuh. Mesin ini namanya penggorengan jeruk. Dia ada 3 jenis. Satu ialah biasa, penggorengan jeruk biasa, di mana kamu kena berdiri di sebelahnya tengok hasil dia lah. Satu lagi ialah jenis automatic. So kamu hanya set masa dan suhu sahaja, dia akan automatic. Satu lagi ialah jenis bertekanan. Yang itu ialah penggoreng yang paling pantas antara 3 ini sebab dia guna tekanan. So macam mana kita nak serenggara ataupun langkah penyelenggaraan? Of course sama, iaitu bersih dan lapkan segera sebelum disimpan. Kemudian kalau boleh simpan perasingan ikut jenis. Agar next time senang diguna. Jangan you main taruh saja tempat yang bukan tempat asalnya. Nanti spare part dia hilang ke, you tak jumpa, nanti dia terus tak boleh berfungsi apabila kamu perlu gunakannya. So itu langkah penyelenggaraan, harap you faham. Next, kita tengok peralatan penyejukkan. Setiap rumah mesti ada ini. Ini ialah peralatan penyejukkan, iaitu peti sejuk. Masih ingat? Tingkat atas ialah ruang sejuk beku, purata suhu negatif 18 darjah Celsius. Kemudian bawah itu ialah ruang pendingin, sesuai untuk sayur-sayuran dan buah-buahan kan? Pandai. Kemudian ada orang rumahnya ada peti sejuk beku, freezer. Yang ini dia macam pisahkanlah. Peti ais tu ambil tingkat atas tu je. Ini peti khas untuk simpan bahan makanan yang ingin disejukkan dalam kuantiti yang banyak. So ini freezer. Kalau rumah kamu ada, kamu boleh simpan banyak bahan yang sejuk beku. Kemudian satu lagi ialah pendingin, chiller. Yang ini biasa ada di restoran ataupun kedai-kedai lah. Di rumah biasa tak beli ini. Yang ini khas untuk sediakan ruang pendingin. Simpan minuman ataupun simpan sayur-sayuran. Pendingin, chiller. Alright, macam mana nak jaga peralatan penyejukkan?
Tolong ingat langkah pertama, makanan yang masak perlu disejukkan sebelum masuk ke peralatan penyejukkan. Iaitu jangan masukkan makanan yang panas terus kepada peti sejuk atau freezer ataupun chiller sebab dia akan mengganggu suhu dalam peralatan penyejukkan ini. Dan lama-lama kalau you sentiasa ada tabiat macam ni, peti ais kamu cepat rosak. Kemudian langkah penyelenggaraan nombor 2 ialah lapkanlah peralatan penyejukkan ini dengan kain. Boleh? Jangan basuh. Hanya lapkan dengan kain sahaja. Okey, next kita tengok alat penimbang dan penyukat. Okey, kalau kita masak sesuatu makanan, biasa kita ikut resepi dan resepi akan bagi tahu kamu berapa kuantiti yang perlu diikuti apabila kita nak sediakan bahan, betul? So, ini ialah alat penimbang yang diperlukan di setiap rumah anda, iaitu yang pertama alat penimbang elektrik ataupun alat penimbang manual. Okey, ada dua jenis alat penimbang. Kemudian, kalau resepi itu dalam sukatan cawan ataupun sudu, eloklah kamu ada sudu penyukat ini. Okey, di mana dia bagi tahu kamu ini sudu teh, ini sudu sedang, okey, ini satu cawan macam tu. Okey, next kita wajib ada jak penyukat lah, terutamanya apabila kita nak sukat susu ke, okey, sukat cecair ke, kita mesti ada jak penyukat supaya tepat kuantitinya. Okey, last sekali ialah termometer. Ini sesuai sekiranya you nak make sure suhu air tersebut dia sampai permintaan resepi tersebut lah. Contohnya 80 darjah Celsius ke. Kalau rumah kamu ada termometer, lagi senang untuk kawal suhu. Okey, dan mencapailah apa yang resepi suggest kita buat. Jom kita lihat peralatan lain yang ada di dapur. Satu ialah kitchen forks. Kena tak rupa bentuk dia kafu yang besar. Kemudian pengupas. Okey, fungsi dia mengupas kulit buah-buahan. Kemudian ada pemukul telur untuk memukul telur. Penorak ni untuk mencanai dough. Penyakat untuk memarut lobak ke atau kubis. Alright, yang spatula dan juga rubber spatula. Okey, sekiranya kita nak sapu krim, kita guna spatula lah. Okey, rubber spatula pun boleh, cuma dari segi bahan buatan tu berlainan. Kemudian kita ada sudik masak guna bersama dengan kuali, dan juga kita ada sendok guna bersama dengan periuk. Kemudian kita ada pengetus. Pengetus ini macam rupa bentuk dia sendok kan, tapi berlubang untuk kalau kita nak mengetus minyak daripada ayam goreng daripada minyak tu. So kita boleh guna pengetus. Satu lagi ini rupa bentuk dia besin tapi berlubang-lubang. Ini juga pengetus untuk sayur-sayuran ataupun you nak pisahkan air dengan spaghetti, guna pengetus. Next kita tengok penapis. Okey, berlubang juga. Ini nama dia penapis. Tujuan dia menapislah bahan kering atau menapis sisa makanan. Okey, next kita tengok yang ini, pengayak. Okey, sekiranya nak mengayak tepung, kita guna alatan ini. Next kita tengok yang ini. Nama dia roasting pan. Okey, roasting pan ini kalau kita nak panggang ayam, kita guna yang ini, roasting pan. Next kita tengok yang ni, tulang pembakar. Sekiranya kita nak bakar pizza, kek ke biskut, kita letak di atasnya. Boleh? Next kita tengok ini, kuali. Kuali ini guna bersama sudip masak. Baik belajar, seterusnya kita tengok saucepan. Saucepan ini ialah periuk yang lebih kecil di mana boleh isi cecair dalam kuantiti tertentu. Okey, dia ada 3 jenis, kamu tengok ikut kedalamannya. Kemudian kita tengok satu lagi, tubber boiler. Tubber boiler ini ialah 2 periuk, nampak tak? Yang ini sesuai kalau kita nak larutkan mendeka ke, larutkan coklat ke, kita guna yang ini. Tapi biasa kat rumah kita tak ada double boiler lah. Ini sesuai untuk restoran ke kilang buat kek, sebab dia boleh isi dalam kuantiti yang banyak. Biasa kat rumah kita guna saucepan yang warna yang sebelah kiri ini. Okey, kemudian atas tu letak satu mangkuk besar kaca pun boleh. Okey, atau mangkuk besar stainless steel tu. Okey, untuk kita cairkan coklat. Okey, so satu lagi ialah brazier. Brazier ini ialah periuk tapi dia tak ada penutup. Okey, dia sesuai mengisi kuantiti cecair yang lebih banyak, iaitu 12 hingga 34 liter. Satu lagi ini periuk sup.
Ini ada penutup dan kuantiti yang boleh diisi pun banyak. Tapi pelbagai jenis saiz periuk yang ada jual di pasaran. So dari 6 liter hingga 68 liter. So sekiranya you nak beli, bergantung kepada kemampuan kamu, sebab biasa lebih besar lebih mahal sedikit. Okey, so itu ialah periuk sup. Satu lagi ialah periuk stok. Nampak tak periuk ini macam ada satu kepala pilipat tu? Yang ini sesuai digunakan sekiranya nak masak stok, iaitu air rebusan tulang ke, dalam kuantiti yang banyak. Okey, so sudah faham, kita tengok pemilihan. Masa exam kalau ditanya macam mana kita nak pilih peralatan, kamu tulis inilah. Pemilihan bergantung kepada pandai fungsi. Dia sama dengan faktor masa kita nak pilih pisau pun sama. Pemilihan mesti bergantung kepada fungsi. Okey, next kita tengok penyelenggaraan. Macam mana kita nak jaga peralatan kecil ataupun periuk kuali ni? Sama juga, kita bersihkan kemudian keringkan sebelum disimpan. Okey, nampak tak sama? Okey, ayat tu tolong ingat dalam otak kamu. Kemudian langkah kedua sama juga dengan yang peralatan memasak, iaitu simpan perasingan ikut jenis supaya senang digunakan lagi. Adakah kamu dah dapat sesuatu? Baik, belajar, kita teruskan tengok peralatan menghidang makanan. Kita fokus kepada bekas menghidang dahulu. Alright, pernah lihat tak bekas menghidang ini? Sama ada di restoran, kedai makan ataupun semasa majlis khas, betul? Okey, yang pertama namanya Pan Mary. Pan Mary ialah bekas yang dibuat daripada besi kalori tahan karat yang menakung air panas. Kemudian air panas dipanaskan menggunakan gas atau elektrik. Okey, ia dapat digunakan untuk mengkekalkan suhu makanan agar sentiasa panas apabila dihidang. Kemudian kita tengok nombor 2. Ini ialah chefing dish. Chefing dish ialah bekas untuk menghidang makanan semasa jamuan atau majlis kerajaan. Di bawah chefing dish ini, ia ada lilin khas yang lepis sedikit dan dibakar, digunakan untuk memanaskan air di bawahnya dan menjadikan makanan sentiasa panas. Okey, kemudian ketiga ialah hot and cold display cabinet. Okey, yang ini satu bekas menghidang makanan panas di tingkat atas dan makanan sejuk atau minuman sejuk di tingkat bawah. Okey, alat ini dipanaskan atau disejukkan oleh gas atau elektrik. Alright, kita fokus kepada penyelenggaraan bekas. Macam mana kita nak jaga bekas menghidang ini? Untuk yang besar-besar itu, Pan Mary dan juga hot and cold display cabinet, anda boleh lap dengan kain, manakala untuk yang chefing dish, sila basuh dengan bersih kemudian lap kering sebelum disimpan. Boleh? Kita lihat cutlery. Cutlery ialah peralatan kecil untuk menghidang makanan, okey, iaitu sudu, karfu dan juga pisau. So di sini saya tunjukkan orang barat sangat menitik beratkan cutlery semasa nak hidang di atas meja makan. So ini ialah ikut urutan. Jadi saya tunjukkan dari kiri pergi ke kanan. So kita lihat karfu dahulu. Okey, lihat mata karfu tersebut, sekiranya hanya ada 2, itu ialah karfu buah-buahan. Okey, sebelahnya kalau 3 mata karfu tersebut, okey, itu ialah karfu kek. Manakala kalau 4 tapi pendek sedikit, itu karfu dessert. Okey, sebelahnya, okey, ialah karfu makan yang biasa kita gunakan, okey, panjangnya. Okey, macam itu. Kemudian kita ada sebelahnya ialah pisau mendeka. Okey, dia lebih pendek daripada pisau makan. Okey, nampak tak? Pisau makan mesti sama panjang dengan karfu makan. Okey, sebelah pisau makan ialah pisau makan hidangan ikan. Okey, yang ini ingat tak tadi masa cikgu kenalkan jenis pisau? Ini salah satu floating knife. Okey, di mana ia merupakan salah satu pisau yang boleh dihidang di atas meja makan dan dia bukan sangat tajam macam itulah. Okey, dan dia sesuai digunakan sekiranya bila kita nak tolong tetamu potongkan contohnya filet ikan ke, okey, ataupun daging ayam ke, kita boleh guna pisau ini.
Kemudian kita ada sudu makan. Sudu makan memang saiz yang biasa kita guna tu dan dia mesti sama panjang dengan pisau makan dan karfu makan supaya masa dihidangkan memang seimbang kiri kanannya. Okey, kemudian sebelahnya ialah sudu sup. Okey, perasan tak mata sudu itu dia berbentuk bulat sedikit. Yang ini ialah sudu sup. Sebelahnya ialah sudu parfait. Okey, yang ini panjang sedikit bilanya. Okey, sesuai dihidangkan bersama dengan dessert yang mana diletakkan dalam gelas yang tinggi. Okey, sebelahnya ialah sudu dessert. Okey, sudu dessert dia lebih besar daripada sudu teh dan sudu kopi. Nampak tak? Paling pendek ialah sudu kopi. Okey, harap you dah boleh kenali keseluruhan cutlery yang sentiasa digunakan semasa kita nak hidang sajian barat. Okey, kemudian kita tengok macam mana kita nak jaga cutlery. Langkah penyelenggaraan cutlery ialah first, basuh dan lap kering sebelum disimpan. Okey, ini sama langkah dia dengan peralatan lain kan? Jadi sentiasa ingat ayat ini, basuh, cutlery dan lap dengan kering. Kemudian tuliskan cutlery mesti disusun mengikut jenis yang sama. Okey, ingat dia macam alatan memasak pun sama, susun ikut jenis yang sama. Okey, kemudian langkah ketiga ialah rendam dalam air panas dan dikilap sehingga kering sebelum digunakan. Okey, kita tengok pula glassware. Okey, ini pelbagai jenis gelas yang digunakan. Terutamanya sajian barat, dia sangat menitik beratkan penggunaan glassware. Okey, kita lihat yang pertama dulu. Ini ialah jenis highball glass. Okey, yang ini bentuk bawah dia bulat sedikit daripada yang bukaan gelas tersebut sesuai dihidang bersama dengan minuman biasa, contohnya sky juice. Apa tu sky juice? Air biasa. Okey, so itu highball glass. Kemudian bawahnya ialah Colin glass. Colin glass. So apa perbezaan dari segi rupa bentuk? Dia lebih tegak sedikit. Okey, ini sesuai hidang minuman campuran ataupun koktail disebut. Okey, orang barat dia suka campur berbagai jenis minuman dan koncangkan jadikan koktail. So, koktail ini sesuai dihidangkan dalam Colin glass. Tapi kalau you nak sajikan koktail tu dalam kuantiti yang sedikit, eloklah kamu guna yang sebelahnya, iaitu koktail glass. Okey, yang ini nampak tak bentuk dia segitiga. So of course kuantiti koktail yang dihidangkan memang sedikit sajalah. Okey, so bergantung kepada kuantiti koktail yang you nak. Okey, jemput tetamu minum. Okey, hidangkan glassware yang tepat. Next, sebelahnya ini rendah sedikit. Ini ialah table glass. Table glass ini sesuai hidangkan pelbagai jenis minuman dan you nampak tak kuantiti dia pun sederhanalah. Okey, contohnya air biasa, jus, semua kita boleh gunakan table glass ini. Kuantiti dia sedikitlah, separuh daripada highball glass. Kemudian kita tengok yang bawahnya. Kalau you nampak yang per kaki macam ini dan bentuk dia bulat, kita namakan dia goblet. Okey, so goblet ni sesuai hidang pelbagai jenis minuman. Okey, sebelahnya goblet juga sebab dia lebih kurang sama kan. Cuma dia punya bentuk lebih bulat sedikit bahagian bawahnya. Okey, yang ini dinamakan French goblet. Okey, sesuai hidang minuman sparkling. Okey, yang lebih menarik, bersinar macam tu, ataupun jus pun boleh guna French goblet ini. Okey, kemudian kita tengok yang bawah ni. Ini sentiasa kamu nampak semasa di restoran ataupun McDonald pun guna ini. Ini ialah bekas untuk isi aiskrim. Sundae glass. Okey, so kalau ada dessert aiskrim yang nak disajikan, boleh guna sundae glass. Sebelahnya, nampak tak bentuk dia macam gaun wanita okey, yang ini special dia punya design, nama dia Margarita glass. Okey, Margarita glass ni sesuai untuk minuman beralkohol. Okey, last sekali ialah ini set punch bowl. Okey, mangkuk yang kaca yang besar. Okey, dihidang bersama dengan banyak cawan kat tepinya.
Okey, ataupun bekas yang cantik di tepinya. Ini ialah set punch bowl, di mana sesuailah hidang kalau ada minuman buah-buahan. Okey, dan di mana buah-buahan tu sudah dipotong tadu pun boleh masuk ke dalam mangkuk besar kaca ini. Okey, so keseluruhan glassware sudah faham. Harap you boleh bezakan kalau ditanya macam mana kita nak jaga gelas. Okey, langkah penyelenggaraan sama juga first step, iaitu dibasuh. Okey, dibasuh. Tapi untuk yang glassware ini, sebab dibuat daripada kaca kan, sesuai dibasuh secara perasingan. Okey, maksudnya periuk cutlery semua dah siap basuh, baru basuh inilah. Okey, jangan campur aduk, letak sekali dalam sinki mungkin pecah. Hati-hati, gelas mesti dibasuh secara perasingan dengan peralatan lain. Kemudian guna air suam bersabun, bilas dan toskan. Dan last kali, kalau glassware yang per kaki, perlu dikantung secara terlangkung. Okey, so itu ialah cara untuk jaga glassware. Kita lihat pula crockeries. Crockeries ialah satu perkakasan. Crockeries ialah perkakasan menghidang seperti pinggan, mangkuk, cawan dan piring. Okey, lihat sampel ni. Pelbagai jenis crockeries yang digunakan dengan fungsinya yang berlainan dan juga saiz yang berlainan. So di sini saya tunjukkan ada pinggan makan, ada juga piring ikan, piring dessert, piring layan, pinggan pembuka serela, pinggan sup lebih dalam sedikit, pinggan bujur. Saya tegaskan di sini, sekiranya pinggan bujur sesuai hidangkan kalau masakan tersebut ialah savoury ataupun mengandungi rasa pedas, kita sajikan dalam pinggan bujur. Manakala kalau pinggan bulat, kita sajikan masakan manis. Boleh bezakan? So kalau masa you makan, you nampak pinggan tu bujur, maksudnya mengandungi rasa pedas atau savoury. Okey. Kemudian mangkuk hidang nampak, dan satu lagi mangkuk sup. Okey, sebelah dia ada juga glass roll, piring, piring dan cawan minuman, bekas garam dan lada sula, mangkuk gula, jak susu, teko teh dan juga teko kopi. So, teko kopi lebih tinggi daripada teko teh lah. So, yang ini masa amali kamu akan cuba guna. Okey, dan kalau berpeluang kamu lanjutkan pelajaran di institusi tinggi bahagian kulinari, kamu boleh guna dan sajikan ikut belenggu meja yang sesuai. So, macam mana kita nak jaga crockeries ini? Pinggan, mangkuk, cawan, piring ni macam mana nak jaga? First step dia sama, iaitu dibasuh. Okey, tapi sebab dia juga dibuat daripada seramik ataupun kaca, so pastikan dibasuh secara perasingan lah daripada peralatan lain. Boleh? Kemudian dilap kering sebelum disimpan. Ini langkah yang sentiasa kita tahu untuk alatan lain pun mesti lap kering sebelum disimpan. Okey, last kali, simpan perasingan ikut jenis agar senang digunakan lagi. Boleh? Pastikan kamu ingat basuh, lap, kemudian simpan perasingan ikut jenis. Okey, next kita tengok perenggu meja. Perenggu meja ialah cara susun peralatan dengan sesuai ikut sajian dan juga kaum. So di sini kita tengok ini ialah perenggu meja sajian Melayu. Okey, kaum Melayu guna tangan semasa makan. So dia tak ada hidang cutlery yang banyak di atas meja. So dia setakat ada senduk. Okey, senduk lauk dah cukup. Dan you perasan tak dia ada kendi air? Tujuannya untuk membasuh tanganlah sebelum makan dan selepas makan. So ini ialah perenggu meja sajian Melayu. Kemudian kita tengok ini ialah perenggu meja sajian Cina, sebab kita nampak ada chopstick di atasnya. Dan untuk kaum Cina memang banyak minum sup. So mereka suka minum sup, jadi banyak hidang dalam bentuk mangkuk. So nasi untuk sajian Cina pun dihidangkan dalam mangkuk kecil. Okey, kemudian kita tengok yang ini. Ini ialah perenggu meja sajian India. Untuk kaum India juga guna tangan semasa makan, dan mereka sajikan dengan daun pisang sebagai alas dia punya nasi. Okey, dia tak guna pinggan biasanya. Kemudian you tengok, perasan tak dia punya alatan menghidang? Biasa dia guna alat
bekas yang dibuat daripada tembaga. Okey, so bezakan ini dengan sajan Melayu. Nampak tak? Dua-dua ada kendi air. Cuma dari segi bekas untuk mengisi lauk ni, untuk sajan India ialah alat tembaga. Okey, next kita tengok yang ini, iaitu perenggu meja bagi sajan barat. Sajan barat ni lebih menitik beratkan susunan cutlery terutamanya, dan mereka akan sajikan bersama pelbagai jenis cutlery, termasuk kafur, sudu pisau, sudu dessert, dan juga pelbagai jenis glassware. So cikgu tunjukkan di sini beberapa penunjuk lah. So anda boleh rujuk semasa kamu nak sajikan makanan ikut sajan barat. So untuk sajan barat mesti ada napkin. Kalau A tu ialah susunan yang tepat kalau nak letak napkin, tapi kalau A tu you nak lipat napkin yang per bentuk, anda boleh letak di C sana letak di C sana. So automatic kalau contohnya you lipat napkin dalam bentuk rose, so tetamu automatic boleh nampak dalam C tersebut, dan dia boleh gunalah napkin tersebut letak di atas pahanya atau kantung kat pada bawah lehernya. So itu ialah susunan napkin. Kemudian B ialah piring utama, C mangkuk sup, D piring roti, pisau roti. Kemudian E ialah gelas air. Untuk kafur ikan letak di kedudukan H. Kemudian I ialah kafur utama, J kafur salad, K pisau utama, L ialah pisau ikan yang floating knife tadi. Kemudian untuk M dan N, M ialah sendok sup. Kemudian untuk N tu, tolong alert, itu sebenarnya set cutlery untuk dessert, dan dia punya sudu dessert dan juga kafur dessert mesti macam ni, pertentangan. Baru dia seimbang di meja makan. Alright, so kita dah belajar tentang perenggu meja. Jom kita lihat satu tajuk yang penting. Semasa kamu nak beli peralatan ruang dapur, kamu mesti buat pandingan. Bukan tengok terus ambil, sebab kita sebenarnya boleh menilai. Kalau you nak menilai peralatan sebelum betul-betul beli, pastikan kamu boleh rujuk beberapa aspek perbandingan inilah. Yang pertama ialah dari segi bahan buatan. Contohnya di tangan kamu sekarang ada dua peralatan A dan peralatan B. So anda boleh tengok dari segi bahan buatan, bahan berkualiti tak? Sama ada A tu ialah kaca ke, B ialah standard kalori tahan karat ke. Kalau macam tu, kamu tengok dari segi bahan buatan untuk buat bandingan dulu. Berkualiti atau tidak berkualiti. Kemudian aspek kedua kamu nak nilai ialah ketahanan. Kamu boleh banding antara dua alatan tu. Peralatan A tu tahan lasak, untuk bagi peralatan B tahan lasak tak? Kalau peralatan A tu kamu tulis tahan lasak, peralatan B mungkin boleh tulis kurang tahan lasak lah. Mungkin mudah pecah kalau dia dibuat daripada kaca kan. Buat bandingan macam ni, perbandingan setara. Kemudian aspek ketiga perbandingan peralatan ialah dari segi reka bentuk. Anda boleh tulis ini menarik atau tidak menarik. Kalau tak nak guna tidak menarik, guna perkataan kurang menarik. Ataupun you boleh guna perkataan ni, reka bentuk dia sesuai ikut fungsinya. Kemudian satu lagi, reka bentuk dia kurang sesuai kerana lebih apa? Atau penjuru tajam ke? Boleh buat perbandingan. Kemudian dari segi harga juga salah satu aspek semasa you nak menilai peralatan, sama ada berpatutan tak? Atau satu berpatutan, satu mahal sedikit, atau satu kurang berpatutan. Anda boleh buat perbandingan dari segi harga, dan satu lagi dari segi langkah penyelenggaraan. Sama ada dia mudah dijaga atau susah dijaga, atau rumit penjagaannya. So harap dari beberapa aspek ini kamu boleh menilai peralatan tersebut dan buat pembelian dengan bijak. Kita dah sampai ini, kita dah habis buat penerangan. Baik belajar, cikgu dah habis buat penerangan. Adakah kamu dapat sesuatu hari ini?
Tahniah dan syabas, semoga anda terus menguasai tajuk ini. Teruskan usaha untuk membuat ulang kaji. Kita jumpa lagi di video seterusnya. Bye.